أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat taufik dan sebagainya. Dengan harapan mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sentiasa dikurniakan kepada kita ini sampai bila-bila. Itulah yang kita harapkan mudah-mudahan. Sidang penonton yang dimuliakan, kuliah Masjid Yuniza pada malam ini secara online ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-213 yang sebahagiannya sudah saya jelaskan pada kuliah yang lalu, tapi ternyata kerana ada sedikit masalah alat komunikasi, dia terhenti sekerat jalan. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kembali huraian terhadap kalam hikmat itu, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atta' la tudhishuka waridatul fahmi anil qiyami bihuquqi syukrika fa inna dhalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Yani terjemahannya, diterjemah di sini, jangan membingungkan kepadamu datangnya kurnia nikmat Allah bertimbung-timbung. Yani artinya, jangan sampai kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita itu yang begitu banyak sekali, yang bertimbung-timbung itu, jangan sampai hal itu menjadikan kita ini kebingungan, menjadi tercengang. Tercengang yang bagaimana? Iaitu tercengang, rasa bingung untuk menunaikan kewajipan mensyukurinya. Jangan sampai bila kita ni mendapat kurnia Allah yang sangat banyak, sehingga keadaan itu menjadikan kita ini ada kedahsyatan, kebimbangan, campur ketakutan sikit. Takut apa? Takut untuk bagaimana nak menunaikan kewajipan mensyukuri nikmat-nikmat ini. Ini kadang-kadang timbul dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, bila kita menerima banyak nikmat Allah, sama nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Nikmat yang zahir ini yang berupa kesenangan, kesihatan, keselamatan, kelapangan hidup, rezeki,
dan sebagainya yang kita kecapi sepanjang hidup kita ni, atau juga nikmat-nikmat yang batin yang berupa keyakinan, iman, tauhid, makrifat, iaitu ketenteraman jiwa, kebahagiaan hati dan sebagainya yang dikurniakan itu. Jadi bila kita mendapati kurnia-kurnia Allah Ta'ala yang banyak tu, kadang-kadang timbul ketakutan. Takut apa? Takut. Macam mana kita nak tunaikan kewajipan bersyukur atas nikmat-nikmat yang banyak ni? Itu kadang-kadang timbul bagi orang-orang yang ada kefahaman ini. Orang yang tak ada kefahaman ni, tak kisahlah. Nikmat-nikmat yang banyak sikit, pada dia tak ada apa-apa. Itu tak masuk senarai lah. Sekarang ni, orang yang ada kefahaman tentang aspek-aspek ketauhidan ini, lalu dia mendapati dia telah dikurniakan Allah nikmat-nikmat yang banyak, terutama nikmat-nikmat yang berupa makrifat, ketauhidan, jiwa, kurnia-kurnian Allah Ta'ala yang disebut sebagai waridat ni. Waridat ni khususnya terutamanya hal-hal yang bersifat dengan pembukaan pintu hati manusia yang mendatangkan faham, mendatangkan yakin, mendatangkan ketenteraman dan sebagainya yang dikurniakan Allah kepada kita ni. Kadang-kadang kita bila tengok banyak nikmat tadi tu, kita rasa takut sikit. Takut apa? Tidak mampu nak menunaikan kewajipan bersyukur atas nikmat. Baik. Kalau begitu, bagaimana? Jadi Syekh Ibn Atta' nak beri kita pelajaran supaya kita tidak tersalah faham. Bila berlaku salah faham, mengakibatkan salah tindakan. Baik. Sebab perasaan yang demikian itu, perasaan seperti itu tu, kita rasa takut-takut tak dapat nak melaksanakan kewajipan mensyukurinya tu. Timbul ketakutan itu. Jadi kalau kita berada dalam situasi seperti itu, maka Syekh Ibn Atta' kata jangan sampai macam tu. Itu tidak baik. Itu keadaan yang tidak sepatutnya. Kita perlu memahami suatu perkara dalam keadaan seperti ini. Ya. Sebab perasaan yang demikian berarti merendahkan harga dirimu sendiri. Yang demikian itu sebenarnya menjatuhkan kedudukan kita dalam hubungan makrifat kita terhadap Allah. Sebab apa? Jadi kalau kita mengalami keadaan seperti itu, merasa seperti itu, sebenarnya kita telah menjatuhkan kedudukan kita dari segi makrifat kita terhadap ketuhanan Allah. Kita kurang dari aspek itu. Ada benda yang kurang dalam makrifat kita. Baik. Kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, kau diperintahkan mensyukuri nikmat Allah menurut kadar kekuatan yang diberikan Allah kepadamu. Apa yang sepatutnya kita tahu, kita ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya melaksanakan kewajipan syukur itu menurut kadar kekuatan yang Allah Taala beri kepada kita. Terutamanya aspek kekuatan fizikal salah satulah. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita dapat bersolat, dapat berpuasa, dapat melaksanakan kewajipan-kewajipan yang lain. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, yakni kekuatan dorongan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dua bentuk kekuatan itu. Jadi menurut kadar kekuatan itulah kita disuruh mengabdikan diri kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat. Bukan kadar nikmat itu. Jadi kalau kita melihat dari sudut kadar nikmat tu, lalu kita nak mensyukuri nikmat atas kadar nikmat tu, kita tidak berupaya. Nikmat mata sutir pun tak tahu kita nak balas ke mana. Yang dapat kita kecapi sepanjang hidup. Cuba bayangkan orang yang diambil, orang yang tidak diberi penglihatan atau diberi dan diambil balik. Tak ada. Segala-galanya sudah tidak bererti. Dari satu segi lah. Maksudnya, tak ada harga yang boleh membayar benda tu. Tak ada harga yang maksudnya benda tu benda yang dari segi nilainya tersangat tinggi sehingga boleh disebut sebagai tidak ada harganya yang boleh dibayar untuk mencapai nikmat tu. Itu kita bayangkan satu. Yang lain lagi bagaimana? Jadi kalau kita nak dalam bab ini kita nak tengok, nak gandingkan nikmat-nikmat yang banyak, lalu nak gandingkan dia dengan kewajipan bersyukur, memang kita tak larat, tak mampu. Dan kalau kita tengok dari segi itu, tasawuf kata itu pandangan yang keliru.
Jadi yang nak diajarkan oleh tasawuf, iaitu atas nikmat-nikmat yang banyak tadi tu, kita disuruh melaksanakan kewajipan menurut kadar kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni. Bukan kadar banyaknya nikmat itu. Sebab memang kita tak mampu. Kalau kita nak buat ibadah, kadar nikmat memang bukan kemampuan kita. Bukan tandingannya. Bukan bandingannya. Tapi sekadar kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini. Jadi kekuatan itu, seperti yang disebutkan tadi, dari aspek fizikalnya, kita diberi kesihatan, diberi kemampuan, boleh buat tu, boleh buat ni, boleh bersedekah, boleh bekerja, boleh melakukan kewajipan itu, boleh bersolat dan sebagainya. Dan yang kedua, kekuatan batin, dorongan. Kadang-kadang seseorang tu diberi kekuatan zahir, boleh buat apa saja. Apatah lagi nak semayang beberapa rakaat, nak panjat gunung pun dia boleh pergi. Apatah saja nak puasa seharian, nak jemerang ataupun nak masuk hutang berkilo-kilo pun dia mampu buat. Dari segi fizikal dia dapat. Tapi kadang-kadang tidak diberi kekuatan batin. Dorongan. Jadi mari berat, mari malas, tak berasa nak lah. Itu satu hal juga tu. Jadi kekuatan ini perlu lihat dari dua aspek ini. Jadi berasaskan kekuatan itulah kita disuruh supaya melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dapat kurnia-kurnia yang banyak tadi tu, laksanakanlah kewajipan agama menurut kadar kekuatan yang kita mampu buat. Yang lebih penting adalah mengikhlaskan amal, mentuluskan amal kita hanya kepada Allah. Dari segi niatnya dan dari segi tawajuh, tumpuan hatinya, khusyuk hatinya kepada Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semuanya dihalakan, dihadapkan kepada Allah dalam rangka pengabdian diri kita kepadanya semata-mata. Bukan sebanyak atau sebesar nikmat yang diberikan. Jadi di situlah suatu kefahaman yang perlu kita betulkan. Jadi kalau kita tak betul kefahaman ni, kadang-kadang kesilapan kefahaman yang sedikit, dia boleh bawa tindakan yang salah. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit pada kuliah yang lalu. Contohnya, bila kita gandingkan amalan-amalan kita yang nak buat ni, dengan nikmat-nikmat yang diberikan tu, kita rasa biar setanding, sepadang dengan, padahal memang tak padang pun, tapi kita berasa biar sepadang amalan kita ni dengan nikmat-nikmat yang kita dapat tadi tu, kurnia-kurnia yang kita dapat tadi tu. Lalu kita nak buat biar padang menurut pandangan kita, akhir sekali kita kadang-kadang berlebih-lebihan lah, kita akan melampaui batasan. Baik, contoh sikap-sikap yang melampau seperti ini telah berlaku pada zaman dulu. Zaman Nabi pernah berlaku apabila ada beberapa orang sahabat ni, bila mendengar Nabi SAW berbuat ibadah dan bentuk yang agak berat sikit lah. Sehingga riwayat menyebut Nabi ni berqiyamul lail, bersolat malam sehingga topuk kaki Nabi ni hatta waramat qadamah. Topuk kaki Nabi tu pecah-pecah kerana lamanya berkiam, lama banyaknya bersolat, lamanya berdiri dalam solat dan sebagainya. Sehingga pecah topuk kaki tu pecah-pecah sikit. Jadi menunjukkan banyak. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sudah beritahu bahawa Nabi ni sudah tidak ada dosa. Ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar. Sudah terampun bagimu, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apa-apa dosa yang sudah lalu, yang akan datang, sudah tidak dikira lagi, sudah terampun semuanya. Jadi tapi Nabi masih lagi melaksanakan ibadah dengan begitu banyak. Jadi di sinilah kadang-kadang timbul bila kefahaman yang tidak jelas, timbul unsur-unsur yang agak melampau sikit. Tanpa disedari setengahnya tu kadang-kadang terpedaya, tertipu. Jadi ada sahabat ni dengan niat yang baik, tapi tidak, mungkin sebelum dipandu mungkin timbullah dorongan-dorongan ni. Dia kata uh, fikiran dia kata Nabi SAW sudah tidak ada dosa, sudah tidak terampun. Tapi bagi dia Nabi begitu tekun, begitu banyak melakukan amal ibadah. Lalu kita ni macam mana? Dia pakai kiyah tu. Lalu kita ni macam mana? Sedangkan kita ni banyak dosa. Bahkan setengah tu banyak dosa daripada pahalanya. Banyak buruk daripada baiknya. Kadang-kadang. Lalu bagaimana kita ni? Yang banyak kesalahan ni? Banyak kesilapan, banyak kekurangan ni macam mana? Dalam perkara ni. Nabi yang sudah tak ada dosa pun buat macam tu. Kita ni macam ni, sepatutnya lebih-lebih lagi lah dipakai kiyah kau tu. Sepatutnya kita kena lebih daripada Nabi. Lalu atas kefahaman inilah sebahagian mereka itu nekat ataupun berazam. Masih dalam perancangan lagi, berazam. Setengahnya tu dia kata, kalau begitu
Aku ni nak berqiyamul lail, tak mau tidur-tidur langsung. Ah, terus nak berqiyamul lail, tak mau tidur langsung. Sebahagiannya pula ada di antara mereka pula kata, aku ni nak berpuasa, tak mau buka-buka. Biar padang. Kalau Nabi begitu, kita ni kena lebih lagi lah. Dibaca bacaan tu. Kemudian setengahnya tu sebab salah seorang lagi pula dia kata, kalau gitu aku ni tak mau nikah-nikah. Nikah ni kacau. Wah, habis masa banyak. Duduk layan ke bini lah, layan ke anak-anak cucu lah. Kena cari nafkah. Banyak masa habis. Senang-senang kita nak tumpukan ibadah ni, tak payah nikah-nikah lah senang. Ada yang berfikiran macam tu. Jadi dari satu aspek, nampak niat-niat yang baik lah. Tapi pertimbangan tu kena lihat secara luas. Dan tasawuf mengajar kita adab-adab ini. Jadi tasawuf ni bukan secara sebarangan nak tepuk. Ada ilmu yang kita kena belajar, ada guru yang mengajarkannya, ada guru yang perlu kita rojok dan sebagainya. Jadi bila kita dah ikut disiplin dia ni, banyaklah berlaku salah faham, salah tafsiran. Satu kelainan sikit ilmu tasawuf berbanding ilmu lain ni, ilmu ni kena guru tu. Kalau main kitab saja, tak jadi kakak. Dan banyak berlaku silap faham, silap tafsiran tentang tasawuf berpunca daripada menyelami tasawuf dengan cara baca. Baca semata-mata. Kalau dibaca itu sebagai nak merungkaikan, nak memperdalamkan, memperhalusi apa yang dipelajari, apa yang dalam perguruan gurunya itu baik, bagus. Ini semata-mata bergantung atas bacaan. Ini punca banyak berlaku kekeliruan, kesilap fahaman dan macam-macam. Akhir sekali, sama ada dia akan tuduh tasawuf itu tak betul, sesat, atau dia sendiri terbabah. Boleh berlaku macam tu. Sebab itu dalam masalah perguruan ini sudah saya jelaskan dalam beberapa kuliah yang lalu tentang disiplin mutasawuf ni kena ada sanak perguruan dia tu. Suhbah pendampingan guru, pengajian guru tu. Dan bentuk persahabatan perguruan tu bermacam-macam lah. Tidak semestinya kita kena depan dia semua, tidak juga. Dia banyak banyak teknikal, banyak kaedah, banyak cara yang diajarkan guru-guru dalam menyelami dan memahami tasawufnya. Banyak sebab, banyak faktor. Kadang-kadang melibatkan faktor murid itu sendiri. Kadang-kadang melibatkan faktor keadaan. Jadi bentuk perguruan itu bermacam-macam. Tapi tetap ada orang yang dirujuk, orang yang dia tepat dirujuk dan dia dipantau. Ataupun tepat dia mengambil pedoman, mengambil nasihat, mengambil petunjuk dan sebagainya. Jadi bila ada timbul perasaan tadi, masing-masing bernekat seperti itu. Itu masih dalam peringkat perancangan. Tapi keinginan mereka ni didengari oleh sahabat lain lalu disampaikan kepada Nabi. Nabi menyampaikan hasrat mereka ni kepada Nabi. Lalu Nabi panggil orang-orang perkenalan tadi tu, Nabi betulkan balik. Nabi kata macam mana? Dia kata bahawa secara nyatanya bahawa akulah orang paling bertakwa. Tetapi aku ni berqiyamul lail, aku tidur juga. Aku ni berpuasa, aku berbuka juga. Dan aku pun bernikah kahwin, berkeluarga dan sebagainya. Jadi Nabi nak beritahu bahawa dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, aspek-aspek kemanusiaan pun kena ambil kira juga. Kena ambil kira. Aspek-aspek keperluan naluri, aspek-aspek kemanusiaan, manusia ini perlu tidur, perlu rehat, perlu makan, perlu berkeluarga dan sebagainya. Itu perlu diambil kira. Jadi sebab itulah Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini cuba nak membetulkan kefahaman kita yang mungkin pada setengah kita ni kadang-kadang berlaku silap faham di sini. Seperti hal yang seperti itu berlaku di kalangan sahabat sebelum dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat gandingan dengan nikmat yang banyak ni, biar padang dengan nikmat ni, kena buat ibadah banyak sebanyak tu jugalah. Kat mulalah. Semayang tak berhenti-henti. Lepas tu berzikir tak berhenti-henti. Tapi kalau bertahan lama boleh tahan. Takut tak dalam seminggu. Tak dalam seminggu, lepas tu lembek. Dah orok. Lepas tu dah urat. Dah buat. Bahkan kadang-kadang ia tinggal terus kadang-kadang. Ini sebab tu dalam pendidikan kerohanian tasawuf ni dia ada step, dia ada aturan dia. Dia mengambil kira naluri manusia juga. Manusia ni kalau berlebih-lebihan dok lalu nebeng kata orang, siapa tak dia boleh patuh. Dia patuh dia tak boleh terus kadang-kadang. Sebab tu perlu ada bimbingan. Dan guru-guru yang membimbing ni kadang-kadang banyak ragam mereka ni, banyak bentuk bergantung situasi seseorang tu.
Itu hal-hal teknikal lah dalam pendidikan tasawuf yang diajar oleh gurunya. Sebab itu, tidak mungkin engkau akan dapat menunaikannya. Jadi kalau kita nak tunaikan ibadah sepadan dengan nikmat yang kita dapat itu, kita tidak mungkin. Itu di luar kemampuan kita. Kita tidak mampu melakukan seperti itu. Tetapi memberi nikmat, yakni Allah Ta'ala memberi nikmat, menurut kadar kelemahan atau kekuatanmu. Dari segi ibadah, hendaklah kita lakukan ibadah menurut kadar tu, kadar kekuatan yang Allah Ta'ala beri kita. Fizikalnya dan rohaninya. Kita buatlah. Dari segi fizikalnya, apa yang kita mampu buat. Kalau kita tak ada PT, tak payah pergi lagi lah. Umrah dan sebagainya, PT tak ada. Tak ada kemampuan fizikal. Kemudian dorongan rohani kita. Kalau tidak terlalu kuat, nak buat ibadah-ibadah yang sunat yang berlebihan, tak mampu lagi, biar dulu. Buat yang asas-asas dulu, yang wajib dulu. Dari segi kemampuan kerohanian kita tu, dorongan kekuatan jiwa, semangat tadi tu, kena mikir juga. Perlu dibimbing, perlu diasuh. Dan Allah Ta'ala memberi kita nikmat. Kalau kita lihat dari aspek pemberian nikmat sebagai satu bentuk ujian, itu menurut kadar kekuatan kita. Sehingga kaedah dalam tasawuf ni, al-imtihan ala qadril imtikan. Ini sudah sedia makruf dalam orang yang mengaji ilmu ni, dia ada kaedah ni. Dugaan Allah Ta'ala ni adalah menurut kadar kekuatan dia untuk tahan dia. Sekiranya dia lihat dari segi nikmat yang diberikan Allah dari aspek satu bentuk dugaan juga, kita boleh baca di sini bahawa nikmat itu juga diberi menurut kadar orang tu boleh menerimanya. Dari segi kemampuan, dia boleh pergi. Masalah seseorang tu berjaya atau tidak berjaya dalam menempuh dugaan-dugaan yang berupa kesenangan dan kesusahan ni, itu cerita lain. Tapi pada dasarnya, hal-hal itu diberi, diduga sama ada dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk kepayahan kesusahan adalah menurut kadar yang pada dasarnya dia mampu tanggung. Dia mampu hadapi benda tu. Nabi Daud AS berkata, Tuhanku, anak Adam ini telah engkau beri pada tiap rambut, yakni bulu roma yang ada pada manusia ini, ada nikmat di atas dan di bawahnya. Yakni segala bulu roma yang duduk pada diri manusia ini, semuanya ada nikmat belaka. Mak kabarnya banyak. Semua yang itu rambut baru tu, rambut yang ada atas kepala kita, yang di betih kita dan sebagainya, bulu-bulu roma tu, atas ke bawah ke, semuanya itu ada nikmat belaka tu. Ada erti belaka tu. Maka bagaimana akan dapat menunaikan syukurnya kepadamu? Lalu macam mana nak mensyukuri nikmat ni? Rambut nak kabarnya bandingan disebut dengan rambut tu dari aspek banyak. Kalau selat, sorak tu satu nikmat, cuba bayangkan betih kita tu berapa banyak. Di kepala kita lah berapa banyak. Orang botak tu dah payah kira lah. Ni hak banyak rambut ni. Jadi nak kabarnya banyak nikmat. Jadi Nabi Daud ini dalam ungkapan dia tu, dia mengadu hal kepada Allah Ta'ala macam mana nak mensyukuri ni. Sehingga didatangkan contoh rambut, nak kabar banyak sangat nikmat ni. Jumlahnya itu begitu banyak. Sehingga nampak bahawa nak kabarnya banyak nikmat ni. Lalu macam mana kita mensyukurinya? Jawab Allah dalam munajatnya. Hai Daud, aku memberi sebanyak-banyaknya dan rela menerima yang sedikit. Itu kata Allah kepada Nabi Daud. Ini asar. Ini kisah Nabi-Nabi terdahululah yang disebut sebagai Israiliyat. Tidak semua Israiliyat itu tak boleh dipakai. Apa-apa yang muafakat dengan Quran dan hadis dan sebagainya, itu boleh dipakai. Kerana Nabi suruh supaya berbicara tentang Bani Israel itu, la haraj, Nabi kata tak ada salah, iaitu difahami bahawa kisah-kisah terdahulu tu sekiranya muafakat Quran hadis boleh dijadikan sebagai suatu bahan lah, sekalipun tidak dijadikan sebagai dasar, tapi untuk penguat dan sebagainya boleh dipakai. Hadis min Bani Israel wala haraj, berbicaralah tentang kisah-kisah yang diambil daripada Bani Israel itu dan tidak ada salah. Jadi kita kena fahamlah mana-mana kisah-kisah yang sebab oleh kerana kisah-kisah Bani Israel ini pertama sekali kisah lama. Yang kedua dari segi sanad periwayatan tak kuat dan sebagainya. Jadi kena tengok.
Kandingan kita, ukuran kita, Quran dan hadis. Hai Daud, aku memberi sebanyak-banyaknya dan rela menerima yang sedikit. Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa dari segi pemberianku, kata Allah, aku beri sebanyak-banyaknya. Tapi dari segi apa yang hamba buat, makhluk buat dalam rangka ibadah kepadaku tu, aku terima sikit-sikit, tak ada masalah. Maksudnya, Allah Ta'ala nak beritahu bahawa nikmatnya yang banyak itu bukanlah dikendaki supaya manusia melakukan ibadah seganding dengan nikmat itu, tidak. Tapi buatlah menurut kadar kemampuan yang mampu dilakukan oleh manusia itu. Dan untuk mensyukuri nikmat itu, bila engkau mengetahui bahawa nikmat yang ada padamu itu daripadaku. Jadi untuk mensyukuri nikmat itu, cukup ataupun asasnya ialah kau tahu. Kita ni tahu bahawa nikmat yang kita dapat tu, yang ada pada kita tu, benda tu mari daripada Allah. Itu asas kepada mensyukuri nikmat tu. Kita tahu dengan erti kita yakin, kita tasdik, kita percaya, kita beriman bahawa nikmat-nikmat, segala nikmat yang kita kecapi ni, yang dapat ni, memang kita akui ia ni datang daripada kurnia Allah. Itu asas kepada syukur. Jadi kalau kita tahu dengan erti kita percaya dan yakin, itu dia makin tasdik. Hak molek lagi, hak lebih lagi, kita ada kesedarannya. Sedar bahawa nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza dua ni? Kalau kita tasdik tadi tu, kita percaya nikmat-nikmat yang datang ni, yang kita dapat semua ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu asas tauhid kita, keyakinan kita. Bahawa tidak ada yang memberi nikmat melainkan Allah, dan segala nikmat-nikmat yang kita dapat dan didapati oleh makhluk-makhluk seluruhnya, semuanya datang daripada Allah. Tak ada mari daripada punca lain dah. Hanya mari daripada dia hakikat. Cuma sebab musabab tu banyaklah. Jalur dia tu, saluran dia tu, lalu kot orang ni, lalu kot orang ni, itu salur belaka, jaluran belaka. Tapi kita pun faham hakikat ni. Ada orang beri kepada kita, kita pun tahu bukan dia buat benda tu, dia pun mari daripada sumber lain juga. Jadi ini puca-puca, laluang-laluang. Tapi puca asal dia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada kefahaman ini, tasdik ini, kita ada kepercayaan ini. Jadi kepercayaan kita tu atas nikmat-nikmat yang kita dapat tu datang daripada Allah, itu sudah dikira sebagai syukur kepada Allah. Lebih-lebih lagi, bukan saja kita tasdik, kita percaya, kita rasa. Rasa ni bahagian tasawuf. Kalau bahagian usuluddin tadi tu, dengan jalan kita tahu dan yakin itu jalan bahagian tasdik, itu kena mengaji supaya tahu. Mengaji Al-Quran, mengaji hadis, maksudnya mengaji kitab-kitab lah. Kerana kitab-kitab ulama' ni yang dikarang oleh ulama', sumber ilmunya tak lagi daripada Quran dan hadis. Cuma oleh kerana Quran dan hadis tu adalah sebagai induk, maka ulama' mempermudahkan, memperincikan, ditulis kitab-kitab. Kita mengaji benda-benda tu. Jadi seolah bila kita mengaji kitab tu, seolah kita mengaji dalam usaha nak memahami Al-Quran dan hadis. Kerana kitab ni sebagai penafsir untuk memahamkan kita tentang kandungan Al-Quran dan hadis, biar kita faham gitu. Hari ni kadang-kadang ada satu usaha cuba nak pisahkan keadaan ni, sehingga dianggap sebagai mazhab, kitab-kitab itu sebagai benda yang terasing. Seolahnya kita mengaji mazhab tu seolahnya mengaji benda bukan Quran dan hadis. Ini satu kefahaman yang cuba dikelirukan oleh buah fikiran-fikiran yang tak sihat hari ini. Itu kena kesedar benda ni. Bahawa ulama-ulama dulu, mereka tak akan beristihad secara rambang, kecuali mereka ijtihad tu sebenarnya adalah dalam usaha nak memahami pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Sebab tu mungkin betul, mungkin tepat, mungkin silap. Itu mungkin berlakulah, tak nak lagi dah tu. Tapi nak kabarnya ijtihad mereka ni pula dalam benda-benda yang tidak jelas petunjuknya. Yang jelas ada ijtihadnya. Benda yang Al-Quran khabar direct gitu, dan tidak ada keraguan, tidak ada hal-hal lain lagi, memang begitulah. Tapi masalahnya bila dalil-dalil kurang jelas, ada berlaku banyak dalil-dalil dan sebagainya. Di sini ruang-ruang untuk ulama menjelaskannya dengan kelayakan yang ada pada mereka itu, dengan kemampuan yang ada pada mereka itu. Tapi hari ini dah timbul satu gaya berfikir yang aneh hari ini. Hari ini kita pun pelik lah.
Gaya berfikir orang kita ni macam tak ada dasar ataupun tak ada, kata orang, kalau orang belajar matematik, tak ada formula dah lah ni. Dia pakai gambar. Hari ni kita bimbang gaya berfikir seperti ini. Ulama-ulama dulu menetapkan kita kawaid, dalam fiqh ada kawaid dia. Dalam usuluddin pun ada kaedah-kaedah dia, kaedah-kaedah untuk membahaskan persoalan tu. Dalam apa ni, ada ilmu usul fiqh, ada ilmu dalam bidang tafsir pun macam tu juga. Dalam bidang hadis ada usul-usul di belakang tu, kaedah-kaedah tu. Hari ni kenapa gaya berfikir agak pelik sikit. Pelik ke mana tadilah. Dia tak macam gaya berfikir yang sudah tidak ada landasan yang kukuh. Saya ni tak apalah. Sementara dia mari, kita cerita lah sikit sementara ingat. Kalau tak ingat, kita tak cerita, ingat. Dulu saya ada cerita tentang masalah madsus. Nak kabarnya bahawa ulama-ulama dulu kadang-kadang menjadi mangsa kepada kalam yang dia tak kata, tapi orang lain kata, nisbah kepada dia, berlaku. Ataupun juga kadang-kadang apa yang dia tak ada, dia tak tulis, tiba-tiba orang masukkan dalam kitab dia, berlaku. Jadi saya bila buat kajian kitab-kitab, kita bacalah pengalaman-pengalaman ni. Ulama-ulama dulu mengalami. Syekh Abdul Wahab Syarani, dia kata, tapi kita ingatkan benda ni berlaku zaman dulu. Tapi rupanya zaman kita ni, kita tengah hidup lagi ni pun berlaku juga atas tubuh kita ni. Nak khabar tu. Jadi rupanya ulama cerita dulu tu kita tak rasa pelik. Sebab apa? Kita tengah hidup lagi pun berlaku dah atas tubuh kita ni. Jadi saya nak menceritakan bahawa adalah orang tunjukkan kepada saya ni tentang suatu kenyataan. Kenyataan tu memang pelik lah. Memberi faham bahawa kesimpulan daripada kenyataan tu bahawa Nabi Muhammad ni adalah Allah. Lalu ditulis dalam rujukan tu antaranya nama saya separuh, Prof. Saya kapung orang panggil ustaz je dan saya lebih suka orang panggil gitu je. Cuma nama akademik dah nak lagi lah. Prof tu Nukrah Universiti tu tak apalah. Tapi tu dia sekerat tu. Tapi kalau orang faham, tahulah siapa dia dituju tu. Jadi saya nak kabarnya, itu saya hidup lagi tu. Ada dah mansuh tu. Ada hidup lagi. Tak mati lagi tu. Kalau mati tak tahulah ke mana. Dan ni saya hidup boleh saya khabar. Baru saya tak kata gitu. Ada orang lain tolong buat. Itu masa saya hidup lagi tu. Jadi rupa-rupanya ulama-ulama kita berlaku pengalaman yang sama. Syekh Abdul Wahab Syarani kata, aku masih hidup pun ada dah kitab aku. Orang tulis, orang tunjuk kat aku. Benda aku dah kata ada dalam kitab. Sehingga orang pandang muduh kat aku. Aku pergi ke Mekah, dia kata Syekh Abdul Wahab, orang tengok aku dengan jeling-jeling gitu ya. Aku sendiri masa tu aku tak tahu. Kediam baru aku tahu rupanya ada pendapat-pendapat yang gharib, pendapat yang pelik yang disebabkan kepada aku sehingga tersebar. Dan orang pandang aku dengan pandangan yang buruk. Ini berlaku. Saya nak khabar tu. Dan nak khabar ni gaya berfikir hari ni pelik hari ni. Dia tak ada landasan, tak ada sandaran. Ini lah yang kita betul. Ada pula baru ni ada orang-orang maklum. Tak apalah, saya nak celah sikit lah. Selingan-selingan begini ni. Ni ruang kita nak sebut sikit-sikit. Kalau kita nak panjang sangat. Ada kebetulan saya ada memberi penjelasan tentang isu apa ni, kitab Al-Insan Al-Kamil oleh Abdul Karim Jili. Tiba-tiba kitab kenyataan saya ni, saya pun sendiri tak tahu sebab saya pun bukan rajin sangat duk buka internet, duk buka Facebook tu, sekadar yang perlulah saya carinya. Sebab masa pun tak ada. Jadi orang sapa kita, dikatakan bahawa kata-kata saya ni ada golongan tertentu yang mengguna pakai, yang memanfaatkannya. Lalu ada sekelompok orang lagi pula dikaitkan. Nak tahu tanda sesat benda ni, tengok. Kalau dia ni dipakai oleh orang yang dianggap sebagai sesat, maka orang tu juga sesat juga. Ini gaya berfikir yang otaknya duduk di lutut. Bukan di kepala. Gaya berfikir orang yang otaknya duduk di lutut. Orang orientalis, saya nak ceritanya, semata-mata nak tengok bahawa orang ini dirojok oleh orang tertentu, lalu orang tu dilabelkan sebagai sesat, nak kata dia sesat juga. Ini gaya memikir otak duduk lutut. Orientalis, mereka ni menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Bahkan dia lebih tahu, setengahnya tu dia tahu di perpustakaan tu, dia tahu kitab hadis kat mana-mana tu, kita pergi kena rujuk ke dia pula. Nak tahu hadis mana. Dia lebih tahu kadang-kadang sebab dia kaji sungguh. Apakah dengan sebab mereka ni hafal Quran, hafal hadis, kaji hadis, tahu hadis,
nak kata dia syarikat, bersyarikat tu antara kesesatan orientalis tu dengan Islam tu sendiri. Ha, nak fikir gitu ke macam mana? Kemudian juga kita tengok ulama-ulama Islam dirojong oleh tokoh-tokoh barat yang bukan Islam. Tokoh-tokoh akademik yang di barat tadi tu. Mereka merujuk karya-karya ulama Islam, karya Al-Ghazali, karya Ibn Sina, karya Ibn Khaldun dan sebagainya. Mereka rujuk. Apakah kita nak kata bahawa mereka ni bersyarikat, syarikat dalam kesesatan, ulama-ulama Islam ini bersyarikat dengan orang kafir barat tu, sebab apa orang kafir barat menggunakan karya mereka ni, merujuk pada karya mereka ni. Tu saya kata. Semata-mata bahawa orang ni dirujuk, sama ada dirujuk ambil aspek-aspek betul ke tak betul tu cerita lain lah. Tapi nak kabarnya, bila kita nak buat bandingan, nak buat gaya berfikir, kita nak tengok orang ni sesat-desat, tengok siapa dia pakai buah dia ni. Kalau dia sesat, mu pakai dia sesat juga. Ini gaya memikir orang otak duduk lutut. Tak ada rasional. Di negara kita ni, dulu saya pernah tengok tokoh-tokoh ulama politik ni berpelukan dengan orang bukan Islam, yang kerah menentang Islam. Tapi apakah kita ni nak bersyarikat, nak kata syarikat, dua-dua ni bersyarikat sekali dalam kebatilan kesesatan? Bahkan ada, minta maaf lah saya beritahu, orang yang bertaraf iftak mufti di negara kita ni, buka sekali, buka puasa sekali dengan orang bukan Islam, berforum sekali. Apakah kita nak kata bersyarikat dengan kesesatan? Ini saya kata, itu gaya berfikir otak yang letaknya di lutut. Itu bukan gaya berfikir yang sihat. Jadi nak menentukan batil tak batil satu benda itu bukan sandaran dia. Itu bukan gaya berfikirnya. Apalah, itu selingan sajalah. Baik, balik kepada tajuk asal kita. Jadi, dan untuk mensyukuri nikmat itu, bila engkau mengetahui bahawa nikmat yang ada padamu itu daripadanya, kita tahu. Tahu dengan erti kita yakin bahawa nikmat yang ada ni, yang kita dapat, yang juga didapati oleh orang lain ni, memang semata-mata datang daripada Allah, kurnia daripada Allah. Kita percaya benda ni, kita tasdik benda ni, itu adalah merupakan sebahagian, bahkan intipati daripada syukur kita kepada Allah. Apatah lagi kalau kita merasainya, menjiwainya, tersedar di hati kita, ada kesedaran di dalam hati. Kalau kita nak tahu dan percaya itu, kita cara belajar Quran, belajar hadis. Itu. Tadi saya melarat sikit tadi itu, aspek belajar tadilah, belajar Quran, belajar hadis, belajar juga kitab-kitab ulama yang menafsirkan Quran tu. Kita belajar benda tu. Kemudian kita selain daripada kita belajar tu, kita renung, perhatikan nikmat-nikmat ni, sehingga akhir sekali membuahkan keyakinan dan renungan, nazar ni, fikir. Fikir macam mana orang ni kerja siang malam, tapi sekadar untuk cukup makan dia. Orang ni kerja lelah berdohon, nak mati ke diri, kadang-kadang nak makan pun tak cukup. Setengah tu kadang-kadang mereka ni di antara orang ni ada yang kadang-kadang tak kerja mana pun, pergi mari. Tapi senang lenang, banyak berlaku. Jadi kalau kita fikir-fikir, kita akan nampak puji asa bahawa hakikat segala nikmat tu memang betul-betul dari kurnia dia belaka. Dengan sebab yang bermacam-macam lah. Sebab tapi nak kabarnya mengesahkan bahawa memang betul atas kurnia dia belaka. Binatang-binatang tak ada perusahaan, tak ada pekerjaan, duduk tak tahu apa ke mana, dapat rezeki hari-hari, bertahun-tahun boleh hidup, burung duduk terbang, kalau terbang dalam rok, boleh tahan lah, ada rezeki. Ni duduk dalam bandar, duduk bandar gini, macam-macam. Jadi kita nampak macam mana aspek itu, rezeki itu diberi oleh Allah, dikurnia oleh Allah. Semut yang kadang-kadang duduk rumah kita ni tak tahu dari mana, dah ada situ ada sini. Dah habis-habis, dah kan nak sembuh kadang-kadang. Jadi akhir sekali kita akan sampai satu noktah bahawa yang memberi rezeki ini adalah Allah. Yang memberi kurnia ini adalah Allah. Jadi dengan jalan kita belajar, dengan jalan kita fikir, kita akan dapat tasdik, kita meyakini bahawa memang kurnia-kurnia ini, nikmat-nikmat ini, rezeki-rezeki ini dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana pula nak suruh beli kesedaran hati? Supaya hati sedar. Dengan belajar, fikir, terbuka akal, minda. Dapat tasdik.
Tapi jangan zikir dengan jalan zikir dan muraqabah, dengan jalan membersihkan hati dengan mujahadah dan riyadhah. Cermin mata hati kita jadi kau terang. Akhir sekali nampak nikmat. Sangat banyak. Sangat banyak nikmat ni. Keliling pinggang. Kadang-kadang dengan tasdik tadi tu, kita mengesahkan, meyakini, tapi kadang-kadang banyak lupa. Banyak lupa. Bila ditanya, siapa memberi nikmat yang kau dapat ini, rezeki yang kau dapat dari mana? Jawapannya tetap Allah. Sebab apa? Itu ada dalam tasdik kita. Ada dalam kepercayaan kita. Tapi kelakuan hidup kita hari-hari ni, rasa tak cukup semua. Rasa tak ada semua. Tak padang semua. Ghaflah hati kita. Maka dia janganlah zikir dan muraqabah. Mudah-mudahan dengan cara ni hati kita dengan jalan riyadhah, dengan jalan amal soleh dan sebagainya, Allah Ta'ala bersihkan hati kita, tersedarlah banyaknya nikmat ya Allah. Sejak dari kecil sampai ke tua, tak pernah kelapa orang. Kalau sakit-sakit pun sekejap-sekejap je. Banyak sihat daripada sakit. Mula sedar. Sedar ni jalan tasawuf. Hasil daripada zikir dan muraqabah dan mujahadah. Jadi kesedaran itu tumbuh daripada keyakinan tadi tu, tasdik. Kita membenarkan, mempercayai atas dalil yang kuat bahawa memang datang daripada Allah. Tapi bila tak ada sedar ni, mari ghaflah, dia lupa. Bila ada kesedaran dengan zikir, hati selalu ingat, sedar. Sehingga hati tu sentiasa syukur atas nikmatnya itu. Sikit ke, banyak ke, Alhamdulillah semua. Boleh banyak, Alhamdulillah. Setakat tu saja, Alhamdulillah. Penuh dengan qanaah. Penuh dengan secukup dengan apa yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, tiadalah Allah memberi sesuatu nikmat kepada hamba, kemudian hamba itu mengucap Alhamdulillah, melainkan nilai pujian Alhamdulillah itu jauh lebih besar dari nikmat yang diberikan itu. Ini ungkapan daripada Umar ibn Abdul Aziz, yang ulama-ulama menganggap salah seorang daripada Al-Khulafa Ar-Rashidun. Jadi hak yang biasa kita dengarnya, Khulafa Ar-Rashidun tu 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tapi setengah ulama ditambah seorang lagi, Umar ibn Abdul Aziz, kerana aspek-aspek tertentu maka tergolong dalam Khulafa Ar-Rashidin menurut sebagian ulama lah. Tapi nak kabarnya bahawa kata beliau ini, dia kata orang yang dapat nikmat ni lalu dia mengucap Alhamdulillah, ucapan yang menjadi terjemahan kepada apa yang timbul dalam hati dia tu. Apa yang timbul dalam hati tu mari daripada keyakinan duduk dalam lagi tu. Keyakinan membuahkan perasaan lalu membuahkan ucapan Alhamdulillah. Ni kata Umar Abdul Aziz lebih berharga daripada nikmat tu sendiri yang dia dapat tu. Besarnya nilai yang tasdik kita tu. Percaya, tauhid, keyakinan kita tu yang membuahkan menggerakkan lidah kita untuk mengucapkan syukur, yang menggerakkan anggota tubuh badan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itu buah dia. Tapi punca asal dia bagi tasdik benih dalam hati. Tapi benih kalau tak siram molek, tak tumbuh jadi pokok. Macam mana nak tumbuh buah? Pokok pun tak tumbuh. Tetapi benih tu tak ada. Maka nak menumbuhkan itulah tasawuf. Benih tauhid yang ada tu ditumbuh, disuburkan dengan tasawuf, disiram. Siram tu mujahadah, riyadhah, zikir dan mujahadah dan sebagainya. Akhir kali tumbuh. Barulah tubik buah dan sebagainya. Ibadahnya, amalan solehnya, dengan khusyuknya, dengan hati yang mulinya dan sebagainya. Jadi demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-213 ini. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya' kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah huraian kalam hikmat ini akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.